Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Kita berjumpa lagi dalam siri kali ini dalam tajuk yang seterusnya. Yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah tajuk dalam pelajaran ke-24, adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Tajuk ini di bahagian akhir pelajaran 24. Jadi saya ingat kamu boleh rujuk pada muka surat 199 dalam buku teks kamu untuk kita terus bincangkan tentang tajuk ini. Adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Islam mengajar umatnya untuk beradab. Ada tata susila dan juga disiplin-disiplin yang menunjukkan akhlak Islamiah, yang menggambarkan diri kita seorang Muslim. Bukan sekadar seorang Muslim, tetapi juga seorang yang ada iman, ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, perlu ke ataupun apakah dalil yang menunjukkan perlunya beradab terhadap orang sakit? Jadi saya bacakan dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud ziarahilah orang yang sakit. Ziarahilah orang yang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Maknanya ada 3 yang Nabi suruh kita buat. Ziarah orang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Kita nak bebaskan tawanan macam mana? Kita bukan orang yang pergi berperang, tak ada tawanan. Jadi bukan. Tak ada kena-mena dengan kita. Maksudnya, tak boleh nak buat sebab kita tak ada tawanan. Tak ada tawanan perang ataupun hamba, tak ada. Beri makanan kepada orang lapar, betul. Ini kita boleh buat kalau kita ada rezeki yang lebih, kita boleh pergi cari orang-orang yang susah, kita buat program-program sukarelawan bagi orang makan, bagi orang lapar makan. Ramai orang kat Malaysia ni yang kelaparan, yang kesusahan, kita boleh bagi makan. Tapi ada satu benda yang mudah yang kita boleh buat. Sebab dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, dalam sekeliling kita ada orang yang sakit. Jiran-jiran kita ada orang yang sakit. Kita pergi ziarah orang yang sakit. Ini perkara yang kita boleh buat. Dalam amalan untuk kita ziarah kepada orang sakit ni, kita bolehlah kita bacakan doa. Bacakan doa, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Doa ini adalah daripada riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Maksudnya daripada hadis jugalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yu'afiyaka wa yashfiyaka illa afahullahi min zalikal marad. Maksudnya, ya Allah, aku bermohon kepada Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah yang memiliki arash yang tinggi. Semoga kamu diberi kesembuhan. Kita doakan kepada pesakit. Semoga kamu diberi kesembuhan dan kesihatan. Hanya Allah yang menyembuhkannya dari penyakit itu. Maksudnya kita sampai dekat pesakit yang kita ziarah itu, kita mohon, ya Allah, kau ampunkanlah dosa pesakit ini, kau berikanlah kesihatan dan kesembuhan. Sesungguhnya engkau lah yang maha penyembuh segala penyakit. Amin. Mudah ya. Maksudnya, kalau kamu tak boleh baca bahasa Arabnya, kamu boleh bacakan doa itu kepada pesakit yang kamu ziarah itu dengan doa-doa yang baik. Mohon kesembuhan, yang mana Allah sahaja yang maha pemberi sembuh. Apakah adab-adab terhadap orang sakit? Adab terhadap orang sakit ini terbahagi kepada 3. Dari segi ibadahnya, dari segi emosinya, dan juga dari segi fizikalnya. Dari segi ibadat macam mana? Yang pertama, sudah tentu kita mendoakan kesihatan mereka, macam mana yang saya sebut tadi. Dan yang kedua, kita membantu pesakit ni yang ingin melakukan ibadat. Sebab solat tak boleh tinggal contohnya. Solat fardu tak boleh tinggal. Jadi kita bantu pesakit agar mereka boleh beribadat walaupun dalam keadaan kesakitan. Tapi nak ajar orang beribadat, bersolat ni, kena belajarlah. Kamu kena tahu dulu cara untuk bersolat dalam keadaan yang sakit. Baru kita boleh ajar sahabat-sahabat ataupun kenalan kita yang sakit itu untuk melakukan ibadat solat.
sangat ramai sebenarnya orang sakit yang tidak bersolat. Jadi kita kena pastikan bahawa kita menjadi da'i, menyampaikan perkara yang baik, mengajarkan kepada kawan-kawan kita untuk sama-sama bersolat. Walau dalam keadaan duduk, walau dalam keadaan baring. Banyak cara untuk bersolat dalam keadaan sakit. Okay? Tapi kena belajar dulu. Jadi adab yang pertama ialah membantu mereka yang sakit ini untuk melakukan ibadat. Okay? Itu dua perkara yang daripada aspek ibadat. Yang kedua, daripada aspek emosi. Adab-adabnya ialah, yang pertama, memberikan semangat, motivasi agar mereka sabar dan redha. Kita berikan motivasi, sabar. Semua ni adalah ketentuan Allah. Kita tak mahu kecelakaan. Kadang-kadang bila kawan kita kemalangan motosikal contohnya, kita berikan motivasi, semangat. Kadang-kadang kita buat joke, buat kelakar, buat lawak sikit, untuk dia rasa senang. Tapi janganlah melampau-lampau sampai bising satu hospital, satu ward tu penuh bising pasal kita buat lawak dengan kawan kita yang sakit tu. Tak boleh lah. Kena hormat kepada pesakit-pesakit yang lain juga. Jadi apa yang kita buat ialah kita bagi motivasi, bagi semangat untuk cepat sihat. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman mereka dengan bunyi bising dan tempoh ziarah yang lama, kan? Nota ni baru cakap cerita, tak bolehlah bising-bising. Jadi kita kawal keadaan, kita punya sembang kita dengan kawan kita yang kita ziarah sakit dekat ward tu, supaya dalam keadaan yang tidak mengganggu pesakit-pesakit yang lain. Diorang pun ada tetamu juga, takkanlah kita nak bising dekat ward tu. Okay? Dan yang ketiga, daripada aspek fizikal, bila kita dah ziarah ward, ziarah hospital, ziarah pesakit, kita pastikan tempat tubuh badan pesakit sentiasa bersih dan sentiasa dalam keadaan yang tertutup auratnya lah, kan? Khususnya kalau orang tua, wanita, jadi kalau kamu lelaki, tak perlulah kamu nak ziarah kawan wanita kamu, kan? Yang keadaan yang mungkin dia tak bersedia, mungkin dia malu, kan? Tak perlu. Yang wanita, kawan wanita, kita hantar kawan wanita kita untuk ziarah kawan wanita yang sakit. Cukup sekadar untuk sampaikan salam kepada kawan kita, untuk dia pula sampaikan kepada pesakit kawan kita itu. Dan tubuh badan bagilah bersih. Janganlah kamu ziarah pada waktu pesakit tengah tak bersih. Jadi benda tu kita perlu ambil cakna ataupun sensitif terhadap perkara tu. Yang kedua, menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Bila kita ziarah pesakit, kita kena tahu apa keperluan dia. Dan keperluan ni dia yang asas lah. Contohnya kalau pesakit digalakkan untuk makan buah-buahan ataupun minum air, kan? Jadi kita datang bawalah sikit buah tangan. Dan kadang-kadang buah tangan tu pun bukan sekadar untuk pesakit, tetapi juga untuk yang menjaga pesakit, kan? Saudara mara, abang kakak, ibu ayahnya yang menjaga pesakit. Jadi kita bagi buah tangan supaya yang menjaga pesakit pun bersemangat untuk menjaga pesakit dan diberikan kekuatan dan motivasi juga agar pesakit dapat motivasi untuk cepat sihat. Yang menjaga pesakit pun sama-sama kuat semangatnya untuk membantu dan menjaga pesakit. Itu dari segi fizikalnya. Okay? Dan akhir sekali, ada hikmah dia. Kenapa kita perlu ada adab terhadap pesakit? Yang pertama, sudah tentu apabila kita ziarah orang yang sakit ni, kita mengembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Sebab kita tak tahu, kita tak rasa sakit. Pada waktu tu kita sihat. Kita ziarah kawan kita yang sakit, sahabat kita yang sakit. Jadi kita tenangkan hati dia. Semoga ia menjadi satu pengajaran dan iktibar kepada kita juga. Dan sebab itu dia membawa kepada hikmah yang kedua. Yang seterusnya saya nak ceritakan ialah apabila kita menziarah dan ada adab kepada orang sakit ni, kita melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Bila kita tengok orang sakit ni, kita rasa, ya Allah, betapa besarnya nikmat kesihatan yang Allah berikan. Ingat tak yang hadis yang kata ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sihat sebelum sakit. Ada antara yang banyak 5 perkara tu, kan?
hidup sebelum mati, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kan? Jadi salah satunya apa? Sihat sebelum sakit. Begitulah. Dan yang ketiga, apabila kita buat menziarah secara beradab dengan orang sakit ni, kita mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup dalam keadaan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungkan silaturahim, kukuhkan persaudaraan apabila kita menziarah. Apabila orang susah, kita ziarah, ya Allah senangnya hati ada kawan yang baik. Sebab nak cari kawan yang senang mudah, tapi bila kawan yang sakit, yang susah, sama susah merasai apa yang aku rasa, susah. Jadi yang itulah apabila kita menjadi kawan yang sebenar, sahabat yang sebenar, kita ziarah sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang sakit, jiran-jiran kita yang sakit, insya-Allah. Itu hikmah menziarahi ataupun beradab kepada orang yang sakit. Okey, saya sampai di sini saja dulu. Kita akan sambung dalam video yang kedua untuk adab-adab bersama dengan orang kurang upaya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.